Nama saya Nordamia Ahmad dan berumur 20 tahun. Saya pelajar di UMK. Saya gemar makan makanan ringan seperti supering. Sejak kebelakangan ini, saya sering berasa letih, loya, kadang-kadang muntah. Dan kaki saya juga selalu kejang-kejang. Oleh sebab gejala tersebut, semakin serius saya mengambil keputusan untuk berjumpa dengan doktor. Macam mana adik hari ni? Masih rasa kurang sihat? Hari ni saya rasa macam sakit kepala lagi lah. Lepas tu rasa macam nak muntah lagi. Kaki saya pun kejang lagi. Antara tanda-tanda dan gejala-gejala penyakit buah pinggang adalah sakit kepala, kejang kaki, sembab, loya atau mual, muntah, pengurangan berat badan dan hilang selera makan. Hari tu awak ada buat ujian makmal kan? Saya dah ada laporan makmal tu. Saya dapati kadar penapisan glomerula pada buah pinggang adik ni sebanyak 50. Ini menunjukkan adik menghidap penyakit buah pinggang tahap ketiga. Penyakit buah pinggang tahap 3 tu macam mana doktor? Okey, penyakit buah pinggang ni maksudnya apabila sistem buah pinggang adik sudah tidak dapat berfungsi, maka bahan pembuahan dalam badan seperti urea, toksik tidak dapat dikeluarkan. Apabila bahan toksik ini berkumpul dalam badan, adik akan rasa simptom-simptom tadilah, loya, pening, muntah. Takutlah saya rasa macam tu. Diagnosis bagi menentukan kerosakan buah pinggang berdasarkan laporan makmal adalah seseorang akan disahkan mempunyai penyakit buah pinggang kronik jika kadar penapisan glomerula kurang daripada 60 ml per minit per 1.73 meter kuasa 2 selama 3 bulan atau lebih. Okey. Jadi untuk pengetahuan adik lah, kalau adik tidak jaga dari segi pemakanan, perubatan, masalah buah pinggang adik ini akan lebih teruk lagi lah hingga ke peringkat akhir penyakit buah pinggang. Pada tahap akhir ni, perubatan yang diperlukan adalah dialisis, iaitu sama ada hemodialisis ataupun peritoneal dialisis. Ya ke doktor? Ya. Rawatan dialisis terbahagi kepada dua iaitu hemodialisis atau peritoneal dialisis. Boleh saya tahu dalam keluarga adik ada tak siapa-siapa yang menghidap penyakit buah pinggang? Penyakit buah pinggang? Kalau tak silap saya lah, arwah atuk saya ada kot. Okey, itu saya rasa salah satu faktor risiko lah adik menghidap penyakit buah pinggang, sejarah keluarga. Selain daripada tu, ada faktor lain ke? Memang banyak lagi faktor-faktor lain. Faktor risiko bagi penyakit buah pinggang adalah peningkatan usia, sejarah keluarga yang menghidap penyakit buah pinggang, kurang berat badan sewaktu lahir, pendapatan yang rendah, tahap pendidikan yang rendah dan merokok. Faktor penyebab bagi penyakit buah pinggang adalah diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, glomerulonefritis, penyakit autoimun, jangkitan kuman, jangkitan pada salur kencing, batu karang, penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, pesakit buah pinggang akan mengalami pelbagai komplikasi seperti penyakit kardiovaskular, tindak balas imun yang rendah yang memudahkan untuk mendapat penyakit, risiko tinggi keretakan tulang dan juga boleh merosakkan sistem saraf yang menyebabkan kesukaran untuk menumpukan perhatian.
je ke doktor ni? Macam menipu je. Lantaklah, tak mati pun. Cik! Korang tahu tak macam mana ni? Baik, sabar ni. Ini warna awal polis silap. Tak apa. Mia, kau okey ke? Macam mana kau? Rasa sakit kepala lah. Rasa macam kau pun ada. Kau makan belum hari ni? Dah makan ke tadi pagi? Dia ada pergi jumpa doktor ke sebelum ni? Ada. Doktor ada ambil darah aku lah masa tu. Lepas tu, dia cakap aku macam ada masalah jantung sikit lah. Lepas tu bila kau datang dengan doktor lagi? Kalau ikutkan doktor tu, dalam 2-3 hari lagi lah. Okey. Lepas tu, boleh tahu hari ni kita nak discuss sikit lagi ni. Okay? Teruskan kan? Ni sikit ni kenapa sama merah-merah? Ini tidak tak. Tapi Doktor telah memaklumkan kepada saya bahawa penyakit saya sudah sampai ke tahap 5. Justeru, beliau telah merujuk saya kepada pegawai dietetik di HUSM untuk mengubah corak pemakanan dan gaya hidup saya. Okey, Cik, berdasarkan rekod perubatan Cik daripada doktor, penyakit Cik sudah sampai tahap 5. Cik sudah menjalani dialisis ke? doktor ada suruh buat dialisis lah. Dan berdasarkan ingatan diet Cik, corak pemakanan Cik tidak berapa seimbang lah. Cik, terdapat 5 perkara yang Cik harus mengambil perhatian untuk mengawal penyakit Cik. Yang pertama sekali, memastikan tekanan darah Cik dalam keadaan normal, iaitu 120 untuk tekanan darah atas dan 80 untuk tekanan darah bawah, dengan menghadkan pengambilan garam kurang daripada 2,400 mg sehari, iaitu seperti satu sudu teh ni lah. Okey. Yang kedua, memastikan kolesterol Cik dalam keadaan normal juga. Yang ketiga, mengambil ubat yang disarankan oleh doktor. Yang keempat, sentiasa melakukan senaman. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, mengurangkan berat badan jika Cik berlebihan berat badan lah. Tapi berdasarkan berat badan Cik sekarang, BMI Cik adalah dalam keadaan normal lah. Jadi Cik cuma perlu mengekalkan berat badan Cik sekarang sajalah. Okey, macam ni saja. Sekarang saya ingin menerangkan interaksi antara nutrien dengan ubat. Ubat-ubatan yang dipreskripsi oleh doktor mungkin menjejaskan penyerapan dan penggunaan nutrien dalam kalangan pesakit penyakit buah pinggang kronik. Interaksi antara ubat dan nutrien bergantung kepada dos dan masa makan. Pelbagai jenis dan dos ubat mempunyai kesan yang serentak. Sebagai contoh, fosfat binder boleh dipengaruhi oleh pelbagai jenis dadah. Sepatutnya ubat tersebut harus diambil secara berasingan dengan ubatan yang lain. Contoh-contoh lain termasuklah pengambilan bikarbonat yang boleh mengurangkan penyerapan folat dan zat besi. Ubat-ubatan adalah seperti berikut: antibiotics, cycloserine, tetracycline, diuretik, anti keradangan, corticosteroid, ubat merendahkan kolesterol, dan juga anti-gout. Antibiotics boleh mengurangkan tahap vitamin B12, B6, folic acid, dan juga boleh mengurangkan tahap kalsium, magnesium, besi dan zinc. Diuretik akan meningkatkan perkumuhan magnesium, zinc, potasium, vitamin B12 dan juga besi. Corticosteroid boleh meningkatkan katabolisme protein. Ubat merendahkan kolesterol boleh mengurangkan penyerapan lemak, kerotin, vitamin A, D, K, B12 dan juga zat besi. Anti-gout boleh meningkatkan perkumuhan kalium, sodium, kalsium, fosforus, asid amino, klorida dan juga vitamin B12. Mira. Hey.
sihat ke hari ni? Oh, sihat. Oh, Ini banyak barang sangat. sikit. Banyak tapi banyak sangat makanan ringan. Banyak sikit. Saya tahu tak, ni ada sedang menjalani dialisis. Dia makan banyak sangat tu makanan ringan. Oh, ya ke? Kenapa? Kerana tengok, makanan ringan mengandungi banyak sodium dengan MSG. Tidak baik untuk pesakit dialisis. Sini ada tulis sodium. Nampak tak? Okey, tengok ni. Susu omega ini juga ada potasium dan juga sodium. Oat juga ada, phosphorus. Mia kena kontrol tiga micronutrient ni. Okey, yang Mia boleh makan biskut yang rendah dalam sodium ini dan juga susu skim yang rendah dalam sodium, potasium dan juga phosphorus. Ini juga? Ya, ini semua tak boleh makan. Ini makanan ringan tak boleh makan. Okey? Mia, jangan jatuh dulu. Saya belum habis cakap lagi. Okeylah, biar saya menerangkan dengan lebih lanjut secara sepintas lalu. Untuk pengetahuan anda, terdapat 5 langkah untuk memulakan corak pemakanan yang baik untuk pesakit penyakit buah pinggang kronik. Langkah pertama, memilih dan menyediakan makanan yang kurang garam. Anda perlu sentiasa membeli makanan yang segar dan bukan makanan berproses. Anda juga perlu menggunakan rempah atau herba untuk menggantikan penggunaan garam dalam memasak. Selain itu, anda juga perlu membilas sayur-sayuran, daging, kekacang atau ikan yang bertin sebelum makan. Bukan ini sahaja, anda juga perlu memilih barangan yang mempunyai label seperti sodium free, low sodium, very low sodium dan no salt added. Langkah kedua, makan makanan protein dengan jumlah dan jenis yang betul. Ini adalah untuk melindungi buah pinggang. Jadi amalan penting bagi seseorang pesakit untuk makan bahan protein yang sesuai berdasarkan keperluan seseorang. Contoh makanan yang kaya dengan protein adalah ayam, ikan, daging, susu, produk susu dan juga kekacang. Langkah ketiga, memilih makanan yang sihat untuk jantung anda. Ini adalah untuk melindungi saluran darah, jantung dan buah pinggang anda. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih cara memasak yang sihat seperti bakar, panggang, rebus, grill atau tumis dan bukan menggoreng. Selain itu, anda juga perlu buangkan kulit daging ayam sebelum memasak. Contoh makanan yang sihat bagi jantung adalah daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, kekacang, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu rendah lemak. Langkah keempat, memilih makanan yang kurang fosfat ataupun fosforus. Ini adalah untuk melindungi tulang dan saluran darah. Kebanyakan makanan berbungkus mempunyai bahan-bahan fosfat. Oleh itu, seseorang perlu mengambil perhatian tentang perkataan fos dalam label bahan. Contoh makanan rendah fosfat adalah sayur dan buah-buahan, roti, makanan bijirin, jagung dan beras bijirin. Manakala contoh makanan tinggi fosfat adalah daging, ayam, ikan, oatmeal, lentil dan juga cola. Langkah kelima, memilih makanan yang mempunyai kandungan kalium yang sesuai. Hal ini kerana kalium yang berlebihan akan mengganggu fungsi saraf dan otot badan. Bagi mereka yang perlu mengelakkan pengambilan kalium yang banyak, mereka perlu mengelakkan pengambilan makan yang berlabel potassium chloride. Contoh makanan yang rendah kalium adalah apple, lobak merah, kacang hijau, nasi putih dan juga roti putih. Manakala makanan tinggi kalium adalah oren, pisang, kentang, tomato, beras perang, produk susu dan juga roti bergandum penuh. Akhir sekali, pengambilan air juga perlu dititik beratkan bagi pesakit dialisis dan penyakit buah pinggang kronik. Dengan ini, Mia, marilah memulakan corak pemakanan yang baik. Baik. I'll be back. Mia, cuba tengok program ni pasal penyakit buah pinggang kronik. Mana? Tu? Oh, dia cakap pasal apa tu? Sakit penyakit kronik.
pelajar dietetik, USM ini menemu ramah Encik tentang pengalaman Encik dengan penyakit buah pinggang kronik. Apakah perasaan Encik apabila anda mengetahui anda menghidapi penyakit buah pinggang kronik? Mula-mulanya saya rasa hilang diri dan juga rasa tidak percaya. Apakah tanda-tanda gejala yang paling ketara yang menyebabkan anda berjumpa dengan doktor? Dan saya ingat tu saya tidak ada apa-apa tanda. Bagaimana Encik mendapati anda menghidapi penyakit ini? Saya pertama kali mendapati saya ada penyakit ini melalui periksa darah yang biasa. Selalunya saya buat periksaan darah tiap-tiap tahun. Bolehkah Encik bercerita sedikit gaya hidup sebelum dan selepas menghidapi penyakit buah pinggang kronik ini? Gaya hidupnya saya rasa banyak tukar. Kerana dahulunya saya acap keluar makan luar restoran, pun ada kadang-kadang ada minum arak. Tapi sekarang selepas menghidapi penyakit ini, saya pun cuba mengurangkan keluar makan di restoran. Saya mengurangkan socialize. Bagaimanakah dengan pemakanan Encik sebelum dan selepas menghidapi penyakit buah pinggang ini? Jadi makanan pun banyak yang berubah. Dahulunya saya suka makan daging dan makanan yang pedas, makanan manis. Tetapi sekarang saya diberitahu saya kena kontrol lah, kena awal saya punya makanan. Jadi makanan pun semua jadi kurang masin, kurang pedas. Makanan daging pun jadi terhad kepada ikan atau ayam, yang daging merah macam daging lembu atau daging kambing pun sekarang tak dapat, saya tak berani nak makan. Apakah mesej yang hendak disampaikan kepada orang ramai mengenai penyakit ini? Mesej saya terutamanya, saya rasa kita sendiri mesti tahu apa yang maknanya periksa darah itu. Keputusan periksa darah kita mesti tahu sedikit sebanyak atas itu periksa darah. Macam umpamanya kreatinin atau GFR. Saya rasa kerjasama dengan doktor pun banyak penting lah, supaya doktor boleh mengawalkan penyakit ini dengan cepat. Dan juga saya rasa kita pun kena kontrol lah kita punya makanan, supaya tidak terlalu terlibat dengan barang-barang atau makanan yang sedap, tapi barang yang sedap tu mungkin tidak baik untuk kesihatan kita lah. Itu yang saya mesej saya lah. Itu saja. Terima kasih Encik. Terima kasih. Sekarang saya sedar betapa peritnya penyakit ini. Saya amat menyesal kerana pada tingkat awal saya tidak mengawal penyakit dengan baik. Sekarang saya harus menjalani dialisis 3 kali seminggu. Saya berjanji kepada diri saya bahawa saya akan mengikut segala modifikasi diet yang dirancangkan oleh pegawai dietetik dan menerima nasihat-nasihat doktor serta pegawai dietetik. Saya berharap agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih sihat. Saya, Nodamia Ahmad, merupakan pesakit buah pinggang kronik tahap kelima.
dan sedang menunggu pemindahan buah pinggang. Beribu bintang di ini makin suram. Wajahmu muncul dalam diam, ada kerdipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucap.